Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustaz harap semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera. Baik, kembali bersama Ustaz dalam subjek pendidikan Islam, bidang ulum. Hari ini kita nak belajar tentang akidah. Baik murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, sebelum kita mulakan kelas kita, kita baca doa terlebih dahulu. Ikut Ustaz baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Moga-moga dengan doa yang kita baca, yang kita panjatkan kepada Allah, Allah makbulkan doa kita dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Baik murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, Ustaz ada satu gambar nak tunjuk dekat kamu. Okey, ni gambar apa? Ya, ini gambar cahaya. Okey, Ustaz ada satu soalan berkenaan dengan cahaya. Cahaya ni merupakan satu benda yang laju. Tapi ada soalan lain yang Ustaz nak tanya, iaitu makhluk apakah yang tercipta daripada cahaya? Kalau kita manusia dicipta daripada tanah. Kalau jin ataupun syaitan, mereka tercipta daripada api. Dan makhluk apa yang tercipta daripada cahaya? Rasa-rasa apa? Okey, saya rasa kamu dapat jawapannya, iaitu malaikat. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala tercipta daripada cahaya. Okey, murid-murid yang dikasihi Allah. Jadi hari ini kita nak belajar tentang malaikat. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini, malaikat yang setia. Okey, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, kamu kena tahu objektif pembelajaran. Selepas daripada kamu mengikuti sesi pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran ini, pertama, kamu dapat menyatakan pengertian malaikat dengan tepat. Kedua, kamu dapat membaca dalil nakli kewajipan beriman kepada malaikat dengan betul. Dan yang ketiga, kamu dapat menyatakan 3 perbezaan sifat malaikat dan juga manusia dengan tepat. Baik, kamu dah bersedia untuk teruskan pembelajaran? Kita harap kamu sudah bersedia. Kita pergi kepada stesen yang pertama, iaitu menyatakan pengertian malaikat dengan tepat. Hari ini kita nak belajar mengenai makhluk Allah yang tidak pernah membuat dosa, iaitu malaikat. Okey, apa maksud malaikat? Ustaz akan baca terlebih dahulu untuk panduan kamu. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak bercinta, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Ustaz ulang semula. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Okey, Ustaz nak kamu semua ikut Ustaz baca. Okey, malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Itulah malaikat, murid-murid semua. Malaikat yang pertama tercipta daripada cahaya,
Dan malaikat tiada jantina. Dia tiada lelaki, tiada perempuan ataupun khunsa. Khunsa ni orang yang ada dua jantina. Dia ada dua jantina lah. Jantina lelaki pun dia ada, jantina perempuan pun dia ada. Jadi malaikat tak begitu. Malaikat tiada jantina. Mempunyai tugasan yang pelbagai. Malaikat ada tugas-tugasan dia. Ada malaikat yang memberi wahyu, ada malaikat yang menyampaikan rezeki, ada malaikat yang menjaga syurga, menjaga neraka, dan pelbagai lagi tugas malaikat. Okey. Kemudian sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Inilah malaikat. Malaikat dia suci daripada dosa, yakni malaikat tidak pernah membuat dosa. Jadi malaikat ni tiada nafsu lah seperti manusia. Sebab nafsu ni lah yang menyebabkan seseorang itu, makhluk itu melakukan dosa. Jadi malaikat ni tiada nafsu. Apabila tiada nafsu, dia tidaklah membuat dosa. Dan Ustaz nak kembali kepada berjantina tadi. Apabila malaikat tidak berjantina, jadi malaikat ni dia tidaklah berkahwin ataupun bercinta. Macam kita lah, kita manusia ni berkahwin, bercinta. Tapi malaikat tak ada. Sebab mereka tiada jantina. Kemudian tambahan untuk murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, malaikat juga tidak makan dan juga tidak minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum seperti mana kita manusia. Ataupun jin. Jin makan juga. Jin ni makan juga. Apa makanan jin? Makanan jin ni asap dan tulang. Jadi itulah makanan jin. Jadi jangan kita biarkan tulang, sisa-sisa makanan kita, tulang-tulang kita kat dalam rumah tu, kita biarkan, tidak buang dekat luar. Sebab itu makanan jin. Kita tak nak jin yang jahat-jahat duduk di dalam rumah kita. Jadi jin dan juga manusia makan dan minum, tetapi malaikat tidak makan dan tidak minum. Okey, Ustaz kira kamu dah faham lah sedikit penerangan yang Ustaz terangkan kepada kamu. Okey, yang seterusnya, murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, moga-moga Allah merahmati kamu. Kita pergi pada stesen seterusnya, iaitu membaca dalil naqli kewajipan beriman kepada malaikat dengan betul. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, beriman dengan malaikat adalah satu kewajipan dan merupakan salah satu rukun iman. Di mana apabila kita tidak mempercayai malaikat, maka terbatal iman kita sebagai orang Islam. Hati-hati tu ya murid-murid, meyakini malaikat merupakan salah satu rukun iman. Okey, kita baca sama-sama ayat dalam surah Al-Baqarah ini, pada ayat 285. Ikut Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Sekali lagi kita baca sama-sama. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Okey, kita baca sambung terus. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Apa maksudnya murid-murid yang Allah rahmati sekalian? Maksudnya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Jadi murid-murid yang dikasihi Allah, ini dalam ayat ini merupakan rukun-rukun iman, iaitu pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, iaitu kitab yang 4 itulah, Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran, dan yang terakhir
yang ke seterusnya beriman kepada rasulnya. Ada lagi dua, iaitu beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Itulah rukun-rukun iman. Jadi di sini merupakan dalil di mana wajibnya kamu semua untuk meyakini malaikat ni ada. Dan malaikat kita kena yakin dengan keyakinan yang jitulah, tak boleh ada zon ini ataupun ada syak. Ada ke tak ada, tak boleh. Dia kena yakin dengan 100% malaikat ni memang ada. Seperti mana yang kita selalu dengar malaikat Jibril, iaitu malaikat yang menyampaikan wahyu kepada para anbiya, para rasul. Okey murid-murid, Ustaz kira kamu dapat membaca ayat yang telah tadi kita baca bersama-sama, dan sedikit huraian kamu dapat faham berkenaan ayat yang telah Ustaz jelaskan serba sedikit kepada kamu, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada stesen seterusnya, iaitu menyatakan 3 perbezaan sifat malaikat dan sifat manusia dengan tepat. Sudah tentu murid-murid yang dikasihi Allah, malaikat dan juga manusia merupakan makhluk Allah, dan kedua makhluk Allah ini terdapat perbezaan. Makna kata tidak samalah, manusia dengan malaikat ni tidak boleh sama. Okey, jadi hari ini murid-murid, Ustaz nak kamu tahu serba sedikit Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perbezaan sifat malaikat dan sifat manusia. Murid-murid yang dikasihi Allah sekalian, sifat malaikat yang pertama, tiada nafsu. Malaikat tiada nafsu. Ya, ini nafsu ni apa? Nafsu ni dirilah. Nafsu ni satu dalam yang Allah kurniakan kepada manusia, tetapi bukan pada malaikat. Nafsu ni yang menyebabkan kita ni banyak kehendak, banyak kita punya perasaan nak akan sesuatu. Itu nafsu. Okey. Tetapi sifat manusia yang pertama ada nafsu. Jadi malaikat tiada nafsu, manusia ada nafsu. Sebab itu nafsu ini yang menyebabkan seseorang itu kadang-kala terjatuh ke dalam lembah maksiat. Kerana apabila seseorang memiliki nafsu yang jahat, iaitu dalam diri dia ada kehendak-kehendak yang jahat, maka dia akan terjatuh kepada dalam lembah maksiat. Berbeza dengan malaikat. Malaikat tiada nafsu, jadi dia tiadalah kehendak. Maksudnya dia tak adalah nak rasa nak buat sesuatu, melainkan dia akan ikut segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang kedua, bukan lelaki dan bukan perempuan. Itu sifat malaikat. Sifat manusia ada lelaki, ada perempuan. Manusia ada lelaki, ada perempuan. Makna kata ada jantina. Dan sifat malaikat tiada jantina. Seterusnya, sekejap Ustaz akan mengelak sikit supaya kamu nampak. Okey, yang ketiga, sifat malaikat ni tidak makan dan tidak minum, tidak makan, minum dan tidur. Okey, murid-murid, malaikat tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Dan manusia pula kena makan, bukan tak boleh, kena makan, kena minum dan kena tidur pada adatnya. Sebab kalau manusia tak makan ataupun tidak minum ataupun tidak tidur pada adatnya, membahayakan kesihatan manusia dan boleh menyebabkan kematian. Jadi itulah 3 sifat malaikat dan 3 sifat manusia, dan itulah perbezaan antara malaikat dan manusia. Ustaz kira kamu dapat faham apa sedikit penerangan daripada Ustaz. Dan untuk latihan pengukuhan dan stesen yang terakhir, iaitu latihan pengukuhan, Ustaz dah buat dah dekat live worksheet. Jadi kamu perlu tandakan kenyataan-kenyataan ni lah. Ada penyataan-penyataan ni yang Ustaz dah buatkan, 5 penyataan. Kalau penyataan ni betul,
kamu tekan hijau. Kalau penyertaannya salah, kamu tekan merah. Okay, jadi itu saja untuk latihan pengukuhan buat kamu semua. Jadi Ustaz rasa kiranya kamu dah faham. Kita tamatlah sampai sini saja. Dan ingat kembali apa yang telah kamu belajar. Yang pertama, kamu dah belajar macam mana cara ataupun nak tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamu dah belajar tentang maksud malaikat. Yang kedua, kamu dah belajar tentang dalil naqli, cara membaca dalil naqli, tentang kewajipan meyakini malaikat. Yang terakhir, kamu dah belajar 3 perbezaan sifat malaikat dan juga sifat manusia. Ustaz harap kamu dapat faham dan menjadikan kamu lebih yakin kepada malaikat. InsyaAllah Ustaz doakan supaya iman kita semua ini iman yang kukuh, iman yang tidak rapuh. Dan dengan iman yang kukuh dan iman yang kuat inilah kita dapat bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai situ saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.